Pihak majlis dengan segala hormat menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Wan Nik bin Wan Yusof, Setiausaha Politik pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim untuk menyampaikan ceramah beliau pada malam ini. Pihak majlis dengan segala hormat menjemput dan mempersilakan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, yang diraikan dan dikasihi Yang Berhormat Ahli Parlimen kita Tuan Haji Aziz Kadir, yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Nik Mahdi Nik Mahmud, penyelia Dewan Negeri bagi Dun Kok Lanas ini, yang dihormati tetamu undangan kita Al-Fadhil Ustaz Azhariza Alawi selaku penceramah mewakili Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan pada masa ini. Pada malam ini Al-Fadhil yang bahagia Ustaz Yusof, Ketua Pemuda PAS bagi kawasan Ketereh ini, seterusnya kepimpinan yang ada. Tadinya bersama saya Tuan Haji Syari, Nayan Pertua PAS kawasan, bersama dengan Tuan Haji Manaf, Ketua Penerangan, dan seterusnya hadirin hadirat ibu bapa yang berkasihi lagi hormati sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang ada ni, malam ninya walaupun bunyi kita ada majlis ceramah, tetapi sebenarnya majlis pentas pemuda untuk beringat semula cerita 22 tahun lepas. Kerana pada malam ninya 19, esok 20, genapnya 22 tahun pentadbiran dasarnya adalah membangun bersama Islam, menaungi rakyat Kelantan. Jadi sesuai dengan ayat hamba baca tadinya, tutup email dalam khotib-khotib, dan tuk khotib kita dalam khutbah-khutbahnya, dalam setiap kali jemaahnya, acak kali dia sebut ayat ni, supaya kitanya benar-benar bertakwa. Dan juga berpesan lagi Allah Ta'ala kepada kita supaya kitanya tegas, istiqamah dengan takwa tu. Janganlah kitanya duk mimpi nak mati dalam keadaan kekufuran. Kita kena mati dalam akidah Islam yang maha suci. Begitu juga kunci lagi di atas natijah, kita beriman dengan sebenar-benar atas sifat, pasok betul dalam dada kita, dalam hati kita, dengan asas takwa ni, kita berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah tu tidak lebih dan tidak kurang, melainkan cukup lengkap, ialah Islam yang maha suci. Itulah prinsip pegangan hidup seorang Muslim, dan hak ni dipesan semua atas mimbar masjid. Jadi sehubungan itulah, pada malam ni 22 tahun dah kita merata. Dalam 22 tahun ni, kalau kita dengar puak-puak sebelah halik sana tu berucap, dia pelakih habis lecing, tak ada sahabat orang comel. Tapi kalau kita renung semetak atas sifat masjid, tengah hari tadi kita pergi semaya, betul lah tadinya semaya di Kota Baru, sebabnya berasa sejuk. Guana masjid ni sejuk. Semaya tadi masjid Kampung Sirih, lengok alah dinding, aircon weh, ada aircon. Masjid Kampung Sirih yang sebelum ni kipas biar-biar, walaupun comel kipas, tapi semaya tadi masjid tu ada aircon.
kesal 22 tahun kita mereta. Amu duduk nengu, mungkin Ustaz Jah banyak lagi bilangin masjid hak ada ekor. Tapi amu duduk nengu Kota Baru saja ada 8 buah. Hak biasa amu duduk gili-gili duduk semai jemaah sama. Di tewe berada dah juga. Maknanya kesal perubahan melipah ruah. 22 tahun kita mereta. Masjid tempat menyuburkan iman takwa itu dah jadi begitu hebat dah. Begitu hebat. Jadi ini satu daripada bukti. Kalau UMNO, Puali sana duk praktis kita buat hijau untuk rakyat Kelantan tak ada kesal, tak ada kebaikan, maka bohonglah. Masjid itu sendiri sebagai saksi. Masjid Muhammadillah ni pun ekon. Masjid Kapur Sirih tak ada ekon. Masjid Telipuk pun ekon. Di Kota Baru saja. Pergi kepada masjid Paya Bembannya, habis kepada masjid tidak ada taraf mungkin pun ekon. Masjid An-Naim dekat Cabai Park, trafik light dekat dengan Hotel New Pacific, Jalan Pekali Spor dulunya. Lalu ni kita naik taraf jadi Jalan Tok Guru. Nama jalan tu Jalan Tok Guru. Start daripada Cabai trafik light depan Masjid An-Naim, rapat ke airport, namanya ialah Jalan Tok Guru. Tu pun satu perubahan juga. Membuktikan 22 tahun ni bahawa benda tu kita hidayah kepada rakyat Kelantan bersifat perubahan. Perubahan tu dimulai tahun 90 lagi. Sebab itulah kalau adik kakak renung tengok, jangan mudah percaya ada auta dalam TV3, TV1. Jangan mudah percaya hak putar belik dalam utusan Melayu. Utusan Melayu tu nama sindiran, hak sebenarnya ialah utusan Malaysia. Sebab apa dibubuh Melayu tu? Sebab modalnya tak ada, tapi angin je ada. Jadi dalam perut manusia ni kalau ada angin banyak kat, jadi lawyer lagi lah tak? Duk tobi angin. Itulah sifatnya media dikuasai UMNO, yang pelakon semua kita, kerja kita buat. Adik kakak yang mengasihi sekalian, di Bandar Kota Baru lah ni hebat. Termasuk juga kita di Terai di Kok Lanah ni. Di Kok Lanah sebelum ni tak ada jenis tarah-tarah supermarket ni. Kedah semua ni kekara barang telitah boleh beli belaka. Ada di Kok Lanah lah ni. Satu daripada contoh perubahan. Minggu lepas hari Khamis hari apa dia? Tok Guru bagi resmi. Satu lagi pasar Saidina Ali. Sebelum ni Datuk TMB Timbalan Menteri Besar mari resmi komplek perniagaan Saidina Ali. Satu perubahan besar. Walaupun benda ni berlaku di bumi Terai, bumi yang pernah dikutuk oleh Tuanku Sultan Kelantan, kerana sinilah tempat berlakunya Tabah Raja kedua. Pada punya Raja Tabah tu jadi tok wakil orang sini. Allah, terkejut besar kita. Bersama dengan ketua bahagian sini, wujud Tabah Raja ni di bumi Terai ni. Tapi raja ni moga dia tak boleh nak kata, moga rakyat dia belaka, rakyat belaka. Tambah-tambah Datuk Anwar Musalla ni hebat dengan bola sepak. Tak apalah. Soalnya bumi Terai cipta sejarahnya banyak. Dan semuanya 22 tahun kita mereka ni, hak kasar tu kita boleh jujuk sasa. Daripada dulu nama Majlis Daerah Terai lah ni jadi Majlis Perbandaran Islam dah. Kesan daripada Perbandaran Islam, nampak gapo hak kita nampak. Syiarnya subur. Syariatnya berjalan. Peraturan pentadbiran dalam Majlis Daerah pun berlaku dengan sebaik mungkin. Itu satu daripadanya. Dan kesan daripada tunya, kita bawa amalan pembangunan secara terbuka, secara bersederhana, secara bijaksana, dan memberi peluang untuk rakyat membangun negeri dia sendiri dan bumi tanah air dia sendiri. Bandar Terai ni bangun hasil daripada kerjasama daripada anak tempatan. Projek-projek yang dimajukan dengan kerjasama majlis daerah, joint venture dan seumpamanya. Tok Guru kata kita tak boleh nak sekat anak rakyat kita sendiri ada piti untuk melabur nak membangun negeri atas tanah kerajaan, maka kita buat joint venture ataupun kerjasama dengan mereka. Sebab itulah lahirnya Pekan Terai begitu hebat. Di samping Pekan Kok Lanah berkembang dengan ni, menjadikan Kok Lanah begitu maju lah ni, Terai begitu maju lah ni.
bukannya daripada titik peluh suara yang disumbangkan oleh pemimpin UMNO. Walaupun Nur Musa pernah kata bahawa kubah Masjid Tahrir itu piti dia. Bila piti dia? Bila? Piti hak dia rapak pada rakyat Kelantan, dia lalu kok JPP. Betul lah dalam masa tu dia ada kuasa, dia saing lah. Tapi piti mari pada rakyat Kelantan juga. Itulah rahsia pembangunan Kelantan 22 tahun di Kota Baru. Dulu Maidin saih kedai dia kecil. Baru ni betul lah awak kata takdir Tuhan, saih kecil. Pasal Maidin itu terbakar. Tapi ada dah besar di Kubah Krian. Besar. Kalau masuk 3 jam tak habis jujuk lagi. Gapo benda nak bawa, nak beli. Bawa troli 2-3 boleh tahan isi. Besarnya Maidin. Tanda kemajuan pembangunan dari sudut sosioekonomi. Dan dalam proses pembinaan ni ditunjuk tu, dia akan menjadi hub ataupun menjadi pusat kepada rangkaian Maidin di seluruh negara. Akan besar ditunjuk. Dulu tunjuk ni berapa dia benda? Ada tali air, ada parit, ada benda padi. Lo ni cuba tengok dengan mata kasar. Bukan tempat orang cari ngai ikan puyuh lah. Bukan tempat orang melipat ikan sepak dah. Tapi tempat orang pergi jemuk kira untuk beli belah, dan ada dah bandar baru tunjuk. 2 minggu lepas Kerajaan Negeri telah isytiharkan Bandar Baru Tunjung itu sebagai bandar yang pertama di Kelantan akan melaksanakan pendekatan bandar hijau. Bandar hijau. Hijau bukan maknanya pah yang merata. Bukan makna lambai parti pah tu ialah bulan dengan putih dengan hijau. Tetapi kehijauan dalam maksud keharmonian sebuah bandar yang bersifat bestari, untuk mengajak bahawa masyarakat kita membangun dengan prinsip yang lestari, yang mesra. Supaya kita lihat kemajuan dalam pembangunan ini dapat dinikmati sama, maka kita simbolkan Bandar Tunjung ini sebagai pengkala kita untuk dilihat kepada rakyat. 22 tahun kita merata benda itu berjadi nyata. Daripada bumi benar tak ada air, tempat orang cari ikan keli, ikan puyuh, lah ni dah jadi tempat orang beli belah dan pusat perniagaan. Ikut serta selalu ialah bangunan-bangunan daripada pejabat-pejabat persekutuan pun turut dibina. Sebagai ahli sana tu diwujudkan RTC. Dulunya teman, nama-namanya teman. Lah ninya RTC, Pusat Pemasaran Hasil-hasil Luar Bandar, RTC. Itu disumbang oleh kerajaan persekutuan. Tetapi tanah berapa luas hektar kita beri untuk kita menunjukkan kebijaksanaan dalam membangun negeri. Walaupun orang kata kerajaan pusat ni anak tiri banyak ke Kelantan, tetapi kita tak kecil hati. Tiap kali pembangunan dia nak kepada tanah, kita beri. Kebijaksanaan ditunjuk oleh Yang Amat Berhak Tok Guru kita dalam memikirkan masa depan anak negeri kita sendiri, supaya kita tidak balah dalam semua perkara. Maidin yang terbesar akan wujud di Bandar Tunjung. Lalu ni G Orange itu nampak yang terbesar, menjadi satu petunjuk. Walaupun kita yakin dan percaya itu bersifat kebendaan, bukan cita-cita kita sebenar. Sebab kita hanya telah dibesar oleh Allah SWT. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati kita dengan agama, dengan pakaiannya iman dan taqwa. Keduniaan, kebendaan yang ada depan mata. Depan mata ni bukan nak bawa kepada akhirat, tetapi itulah platform untuk kita bahagia di dunia dan akhirat. Demikian juga ibu bapa, adik kakak yang makasih sekalian, 22 tahun kita memerintah ini dengan asakan daripada Tok Guru yang memerintah, dengan asakan daripada ulama yang mentadbir, dengan asakan dan dukungan padu daripada rakyat seluruh semua lapisan masyarakat. Kita menjadi negeri yang terulung dalam pendekatan keharmonian antara kaum. Kalau ingat sehari dua baru ni, pada 5 hari bulan 10 pada hari Jumaat, tepat waktunya pukul 3 petang, Tok Guru semaya Jumaat di Masjid Bunuhan. Lepas tu gek masuk dalam wak ketik siat.
satu daripada ketik yang terbesar di sebelah Halik Tupak dan malah di Kelantan kita ni, Wat Tamirat, berlangsungnya satu perkongsian cita rasa di antara satu kaum yang beragama Buddha dengan Tok Guru merintah dengan dasarnya Islam atas satu persetujuan, iaitu lebuh raya rakyat. Gapo benda berlaku? Satu simbolik. Tok Sami besar sia tu dia boleh kerah arah semua 23 wak sia Seluruh Kelantan ni buat sumbangan untuk lebuh raya rakyat. Ini satu daripada benda hak tak ada nak terfikir dengan fikiran yang biasa. Tapi bila kita renung, berkat rahmat daripada kalimah suci kita, duduk sebut sama. Islam ni mengajar kepada kita duduk dengan amal damai. Islam bawa rahmat kepada sekalian alam. Nabi penghulu kita yang maha hebat, maha agung ini adalah tokoh idola akhlak yang paling mulia untuk rahmat sekalian alam. Maka benda ni dihidai sama oleh semua rakyat. Maka wujudlah orang bukan Islam pun menghayati sama. Walaupun akidah dalam dadanya belum lagi mengucap serupa dengan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi penerimaan prinsip itu dengan nilai kebaikan kita bawa, dia boleh serasikan dengan ajaran Buddha dia. Buddha dia kata mana? Atas sifat baik kita kena setuju. Atas sifat benar hak comel kita kena sokong. Atas sifat untuk kepentingan umum, maka itu tanggungjawab kita. Prinsip ini diajar oleh Buddha begitu sekali. Bila dia setuju dengan Tok Guru buat lebuh raya rakyat tanpa tol ini, dia kata inilah hak kita rasa kena ada sumbang yang sama puak kita. Dalam ucapan Sami itu dia sebut, dia kata hari ini kita ada hati belaka. Dalam keadaan kita ada hati ini, hari ini kita juga akan ada duit. Hati kita setuju, duit kita akan beri. Setuju dengan lebuh raya, duit kita akan belanja. Kenapa? Bukan kepentingan kita sini. Tok Sami itu bukan cikgu kita. Tapi kepentingan anak cucu kita masa depan. Kita sini mungkin tak ada nak lalu kot jalan akan dibuat. Tapi anak cucu kita akan pergi mari, akan lalu kot tu. Maka duit yang kita ada, dengan rasa hati kita setuju ni, kita akan menyokong Tok Guru. Bertepuk pokok dia. Hebatnya, kesan 22 tahun kita merintah. Walaupun kita sebelum ni disebut, Najib juga diterima. Sebut Najib tak lengkap. Dia kena sebut selalu. Najib dan Rosmah. Najib dan Rosmah, PM kita diterima oleh masyarakat. Bukan milik Islam. Dia pun hadir juga dalam perayaan Taipusan di kuil terbesar di Batu Keh. Tetapi tak ada Sami Hindu boleh berucap serupa dengan Sami Buddha di tempat kita. Tetapi dia juga terima Najib dalam majlis Taipusan, cuba menghindukan Najib dengan beri kalungan bunga kepada dua kelamin, dua pasal, dua orang ni, Najib Rosmah dengan kalungan bosok bunga yang besar. Dan Najib hadir pada waktu itu pun ialah pakaian resmi, ialah agama Hindu. Maka benda begini kebalikan. Kita dilihat orang Islam mesra dengan dasar Islam kita. Tapi PM Najib Rosmah ni pergi dalam majlis pok dia mesra dengan agama dia. Terbalik kok. Ini suatu perkara yang perlu kita renung. Bukan kita nak paksa bahawa orang ni boleh setuju dengan kita. Kita kata mungkin nak setuju tak. Kita tidak nak paksa begitu. Tetapi asas perkiraan dan pemikiran yang perlu kita bina ialah nilai Islam kita bawa ni ada berkat. Kita duk baca sama ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Apa yang penting untuk kita lihat ialah berkat Tuhan marinya ada syarat. Ada syaratnya. Di antara syarat yang paling hakiki dari sudut pendekatan politik kita ialah pemimpinnya mesti beragama. Pemimpinnya mesti beragama. Janganlah masuk masjid baru dilihat beragama. Keluar masjid, jambu besar lebih pada orang. Terarah kepada tukar solat tempatan, jambu diimport luar negara pula tu. Hebatnya, nak wayaknya, berakhlak, comelnya pemimpin.
Kalulah akhlak pemimpinnya lagu tu, nilai pemimpin nak diberkati lagu mana. Ini benar-benar hak patut kita fikir secara renungan yang bersifat iman dan takwa. Jangan kita memikir atas sifat benar semata-mata dak. Comel semata-mata comel. PM Najib Rosmah ni kita mengaku comel. Comel. Bibir Najib dengan kulit putih, tubuh segak, comel telajak. Rambut putih pula. Bini dia gedik-gedik boleh dengan sanggulnya metahong tinggi segak, tubuhnya gepar boleh, renik supaya ayah kadek-kadek. Comel. Tapi fizikal comel ni bukan ukuran untuk mendapat berkat. Berkat Allah Ta'ala tidak duduk situ. Duduk pada kata-kata iman dan taqwa, perilaku kita belaga ke tidak dengan agama hak kita pakai. Ini perkara yang perlu kita renung. Sebab itulah nilai pintu berkat Tuhan akan turun daripada 7 petala langit ke bumi ni, ialah duduk di atas dasar takwa. Juru kita dengan apa hak Nabi suruh, apa hak Tuhan arah. Sebab itulah sepenuh dengan esok lusa ni jemaah haji kita akan berkumpul ramai-ramai. Dan hari ni dikatanya hari terakhir dah, sebab agung kita pergi ke Mekah dah hari ni, hari akhir dah ni, maka ibadat haji akan bermula. Puak-puak umat Islam seluruh dunia dikatakan tahun ni 2 juta akan berkumpul di tanah suci Mekah. 2 tanah suci ni atas asas untuk membersih diri, bagi meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan balik tempat asal masing-masing kita diberkati Allah Ta'ala. Jadi sesuai dengan bulan Zulhijjah ni, bulan menambahkan lagi berkat pahala kita. Inilah bulan juga kita menyambut 22 tahun kerajaan kita melaksana dasar pentadbiran membangun bersama Islam. Imbauan ini harus kita lihat dan kita betul-betul kena ambil suatu pengajar benar. Sebab kita tak say pengalaman yang lepas-lepas dahnya kitanya jadi lagu mana? Jadi kebendaan tu lebih daripada apa? Matlamat agamanya duduk tepi. Sedangkan sokmo Tok Guru kita pesan, dan sokmo juga Tok Khatib kita pesan, malah semaya dalam menzahirkan semaya kita sendiri, kita berpesan pada diri kita sendiri, setiap kali kita semaya wajibnya Fatihah. Dalam surah Fatihah ni satu benda yang paling besar untuk kita letak sebagai amalan kita yang perlu dipraktikkan dalam semaya dan lepas semaya, ialah asasnya berlaku dalam hidup kita ni ialah Maliki Yaumiddin. Allah yang mentadbir pada hari akhirat nanti. Hari Yaumiddin, yang ukuran Yaumiddin di situ ialah gapo kita buat sepanjang hidup di dunia, singgah sebentar di kubur, dibangkit di mahsyar, maka akan melalui sirat. Dalam proses melalui sirat itulah Yaumiddin yang kita akan hadapi, di mana di antara syurga neraka. Jadi perkiraan inilah menjadi satu titik agung untuk kita pegang semua, supaya rahmat dan karamah serta kehebatan daripada mukjizat Al-Quran ini untuk manusia sejagat perlu dijadikan suatu dustur atau pegangan hidup kita, supaya kitanya tidak jadi pemimpin-pemimpin yang lara, supaya kita tidak menjadi anak muka yang lara, supaya kita tidak menjadi petugas parti yang lara, supaya kita tidak menjadi pejuang yang tinggal asas-asas akhirat ini. Honinya Tok Guru ni Aziz kita pesan sama, 22 tahun mentadbir negeri, depan orang mukmin pun dia pesan, depan orang Cina pun dia pesan. Tadi lepas pada semaya tadi, semaya jemaah tadi, Tok Guru menerima tetamu daripada DAP, speaker Dewan Negeri Selangor, yang bermakting ni DAP, Cina, tidak Islam, agama pun tak tajuk. Tapi soalnya bukan Islam. Diiringi dengan YB Liang daripada pengurusi DAP Pahang. Diiringi lagi oleh Jeff Lee. Saudara Jeff Lee ialah satu NGO dia pegang. NGO nya Suara Bulan.
dan beberapa rakannya, semuanya jumlah 15 orang, makan tengah hari sekali dengan Tok Guru di JKA 10. Tok Guru sebut-sebut serupa tak berubah sikit abuk gaya dan juga ketegasan suara kepada demo ni. Ia bukan Islam, bahawa kita diajar oleh Tuhan akan akhirat. Kita juga diajar oleh Tuhan jangan pilih neraka. Jadi ayat lagu ni Tok Guru lah sama. Amo hadir sekali dalam satu majlis, bagaimana kita nak melihat kehebatan Tok Guru sebagai pemimpin, pendakwah dan juga tokoh yang membawa perubahan kepada hati naluri manusia di Kelantan kita. Dalam satu majlis kesyukuran parti DAP, walau parti DAP yang dibenci oleh UMNO ni, dia kata sehuduh-huduh parti di Malaysia ni DAP lah, orang UMNO kata. Tapi DAP atas kemenangan dia pilihan kecil Sibu. Ingat pilihan kecil Sibu ni, kita Pakatan Rakyat bersama DAP yang calon pada masa itu benar, dalam majlis kesyukuran tu diajak Tok Guru buat di satu restoran eksklusif yang dimiliki oleh salah seorang bintang filem di Kuala Lumpur. Tok Guru hadir dalam keadaan termengah-mengah, naik 12 anak tangga. Sebab tu ada hamba ni setakat naik tangga boleh, lebih pada tu nyanyi kat hamba. Tapi disebabkan oleh DAP buat majlis kesyukuran sebenar kemenangan di Sibu hari itu, Tok Guru gagah pergi juga. Hamba ke tukar belakang, dia tukar belakang. Naik setakat naik tangga berhenti lah Tok Guru kata. Kita nak ke mana? Naik, siapa naik duduk sementara. Dalam ucapan alu-alu Tok Guru, dalam ucapan Tok Guru merai majlis kesyukuran DAP, Tok Guru 15 minit straight kecek agama belakang, kecek Islam direct. Hak depan ni 85% non muslim. Straight Tok Guru. Najib dah ke buat lagu tu ya. Rosmah dah ke tunjuk PA lagu tu. Dua anak beranak ni, Najib dan Rosmah dah ke tunjuk PA lagu tu. Aliran Wam rasa jauh lagi tak. Orang nombor 1 dalam UMNO, rasa tak akan kecek lagu tu. Dia kecek wasatiyah, dia sendiri pun susuk-susuk. Depan siap cuak soalik tak akan berucap wasatiyah. Sebab dia tahu dah bapak penentai kepada nilai-nilai Islam ialah cuak soalik, termasuk Asari 2 telah disebut oleh YB kita tadi. Menghina Islam Asari 2 ni. Nak wayangnya kehebatan Tok Guru dalam berhujah PA dan akhlaknya sebagai pemimpin lagu tu 22 tahun, itulah amalan. Cerita tahun pertama kita berita. Sebab pengkesahan 22 tahun ni banyak cerita ni. Amu janji 22 minit je. Tak apalah janji 22 minit. Ni baru berapa minit baru. Baik. Seawal kita berita, Tok Guru panggil pegawai keuangan negeri sekali dengan SS, Siasat Kajian Negeri. Sipan mana PT kita ni? Dia berwayak di Bank Putra, lagi di Maybank. Di Bank Islam tak buka lagi Tok Guru. Pindah ke Bank Islam. Bapa Tok Guru? Tak ada soal lah. Kita ni bertanggungjawab dengan Allah Ta'ala. Dua bank tadi sistemnya apa? Sistem interest riba ke sistem berdasar pada untung murabahah supaya Islam? Dia kata riba. Itulah koci yang marahnya kerana tak saya ke riba. Tuhan laknat orang yang makan riba. Tak apa. Sanggup buat. Bila buat seminggu selepas tu, semua pengurus-pengurus bank di Kota Baru hak tidak Islamik ni pergi menghadap Tok Guru. Semua dia keluar kecek belakang, merayu-rayu, meritih-ritih, nyanyolah hamba kena tekan di bawah alik sana kerana tak reti nak jaga supaya kajian negeri terus menyimpan, terus buat deposit dalam bank kita, gini-gini rugi besar kita di Kelantan. Kata hak tu gia demo. Ni gia hamba pula. Siapa dia nak bertanggungjawab esok dengan akhirat atas sifat riba? Demo sanggup nak jadi nak galagati dosa hamba ni? Sore abuk tak jawab. Sekarang tugas saudara sedia balik Kuala Lumpur, pergi wayak kebah masing-masing, tukar kepada bank Islam belakang, sistem Islam belakang. Bersidailah seluruh negara masa tu Datuk Seri Anwar, orang besar keuangan. Tak ada Datuk Seri Anwar pun terpaksa kena arah. Tukar habis SPTF, sistem perbank tanpa riba. Tokoh perubahan duduk pada Tok Guru. Mengislamkan sistem keuangan di Malaysia ni, walaupun bank Islam lebih awal,
tahun 83 lagi lebih awal ditubuh, tapi dia cokoh-cokoh. Dia jadi setunggu-tunggu cenggung dalam sistem keuangan konvensional yang dipengaruhi oleh Yahudi. Itulah Tok Guru dalam mengubah sistem perbankan di Malaysia daripada konvensional riba kepada Islamik. Lalu mana ada bank yang betul-betul tunggal, tak ada sistem perbankan Islam di Malaysia ni. Semuanya dah ada. Dah ada. Malah kerajaan sendiri paksa beri lesen kedua, bank muamalat. Satu bank yang fully ataupun sepenuhnya adalah sistem perbankan Islam. Cerita lama. Tetapi nostalgia kita 22 tahun ni, kita nampak kepimpinan Tok Guru tu hebat. Dia boleh mengolah tahap lasak, tahap diuji yang begitu sekali. Kerana akhlaknya cukup sempurna dalam menguruskan segala-gala. Walaupun dalam sehari dua ni dia tahan habis-habisan DAP. UMNO geli gemar bila Tok Guru kata UMNO lebih senang baik dengan DAP daripada pokok-pokok UMNO. Dan sehari dua pula Datuk Haji Usyar menjadi serangan kan ada negeri pun ni. Dia berasak dengan Datuk Alwi ni, wakil rakyat sini ni, masalah lebih baik DAP daripada UMNO. Atas hujah mana? Datuk Usyar sebut pertama sekali UMNO tidak ada, DAP tidak ada satu statement yang betul-betul kita kata dia tolak Islam. Tetapi dia tak boleh terima sistem Islam kerana sandar pada perlembagaan. UMNO tak. Najib sendiri, Rosmah, Najib PM Rosmah ni buat kenyataan secara terbuka di Perak bahawa dia tidak akan melaksanakan hudud kerana hudud tak sesuai dengan masyarakat berbelah kaum. Kalau kita laksanakan, kalau berlaku huru-hara, kita tak bertanggungjawab. 3 poin yang Najib sebut ni di Perak dalam sidang media, ia boleh diakses, boleh dilihat dalam YouTube. Kecek tuling, bukan tapi-tapi. Tak ada kosmetik, tak ada nilai-nilai yang bersifat provokasi ataupun manipulasi. Betul-betul statement ni daripada PM Najib Rosmah lah ni. Sebelum ni banyak lagi pemimpin-pemimpin besar UMNO. Datuk Usyar kata DAP tu tak apa, tidak Islam. Pemimpin dia kecek geli-gemir dengan Islam pun tak apa, mungkin tidak Islam. Ni UMNO Islam yang mengaku Islam ni kecek lebih daripada orang bukan Islam ni, mana lebih baik? Senyap lah Datuk Alwi nya bila kena hujah tu. Lepas tu hari ni Mak Maslah pula diulah dalam Sinar Harian. Ahmad Maslah, ketua penangin, tak setuju dengan Datuk Usyar kerana dia kata DAP tu lebih baik daripada UMNO. Hujah Mak Maslah apa dia? Mak Maslah ni ketua penangin UMNO lah. Dia kata mana? Dia kata UMNO ni kita lebih banyak buat syiar masjid beratus-ratus di seluruh Malaysia, ada kita belanja beratus juta dah untuk syiar Islam begini. DAP mana ada? Cuba tunjuk. Wah, dia hujah kat tu. UMNO dah jadi kuda dalam bak nak belaga dengan DAP dah sehari dua ni. Pemimpin UMNO terperangkap dengan lontaran puak-puak kita. Dia nak bertahan UMNO dengan asasnya syiar. Tok Guru sebut kamu tadi. Pukul 11 Tok Guru telefon lepas dia baca kenyataan masalah, dia kata bodoh buat UMNO ni. Dia tak erti isi dengan ni apa panggil dia? Dengan kulit. Kulit luar ni syiar. Isi dalam bagi orang Islamnya ialah syariat. Kalau betul UMNO tu lebih Islam daripada DAP, sepatut dia kena ambil syariat sebagai dalil hujah untuk menolak DAP. Syiar DAP buat di Sungai di Pulau Pinang. Tadi bila bicara dengan Ustaz Nik Mahdi pun disebut. Sebanyak hayat UMNO, bukan UMNO lah, gerakan, parti gerakan yang mengetuh Pulau Pinang, ya UMNO jadi tukang ngalung. Tak ada apa peruntukan untuk hufaz, untuk ahli-ahli yang hafal Quran, anak murid hafal Quran. Tak ada dibuat oleh parti gerakan sepanjang dia mengetuh, dan UMNO menjadi penasihat parti gerakan, tak terlitah pun nak beri bantuan kepada ahli-ahli yang tafsir Quran, yang hafiz Quran. Tapi musim lingguaing daripada DAP ni buat benda tu. Ada cerita menarik di sebalik bapa DAP, bapa lingguaing tu siapa boleh lulus peruntukan untuk kelas-kelas untuk pengajian tahfiz.
Ceritanya dia hadir dalam satu program PAS. Mak Sabu ceramah sekali dengan dia. Budak Hafiz pergi mengaji depan dia. Pembuka bicara cerita. Bacanya lebih daripada 5 minit. Dia mendengar kok bahasa Arab lagi, lancar lagi, sedap dengar lagi. Dia pun tanya Mak Sabu, apa rahsia dia boleh baca begitu sekali, dengan sedap, dengan begini-begini. Mak Sabu kata dia ni hafiz. Apa dia hafiz? Dia hafal Quran 30 juzuk. Terkejut dia. Sebab Ling Guang Eng ni penasihat politik dia nya mengaji UIA, Cina kafir. Mengaji UIA, dia reti Quran. Dan dia dihola sama supaya tengok tafsir Quran. Jadi dia tengok tebal 30 juzuk dia mendengar. Hebat dia 30 juzuk. Dia pun balik mendengar. Lepas tu dia telefon Mak Sabu, tak apalah. Atas pengalaman tu dia akan sedia peruntukan khusus untuk orang hafal Quran. Ini benda ajaib di dunia yang pernah dia jumpa. Itu cerita ni. Pemimpin UMNO ada mendengar lagu tu ke? 12 tahun dia merintah negeri Kelantan, di mana ada seorang yang dibiayai oleh kerajaan atas sifat hafiz? Ada. Masa kita merintah tahun 90 lah mula tumbuhnya kelas tahfiz apabila kita buka Ma'had Tahfiz Al-Quran di Pulau Condong. Start daripada situ kita buka tahfiz sains pula di Tanah Merah. Selepas pada tu tahfiz swasta bercambuh-cambuh seluruh negara. Lepas pada tu JAKIM buka kelas tahfiz dia di Kuala Kubur. Inilah pembuka bicara 22 tahun kita memberi satu rahmat untuk orang pasak dalam dada dia 30 juzuk Quran. Jasa kita, jasa PAH mereka, jasa kita sekarang disuburkan lagi dengan gerakan kita atas nama Pakatan Rakyat. Lepas tu kita nak pelekeh gapo hak kita buat di Kelantan dalam masa 22 tahun ni. Kalau kihana air tu bi angin, nak perabi apa jasa besar-besar ni, tak adil. Tak adil. Kerana kihnya buka paik tu bi angin. Maka kita nak menafi semua kehebatan-kehebatan jasa-jasa yang begitu hebat dari sudut nilai keagamaan dan kehidupan kita dunia ni. Maka itu adalah sesuatu yang tidak adil. Satu kajian dibuat oleh pihak broker UMNO lah. Tak boleh nak editing. Kalau editing kan orang jadi salah pula. Broker UMNO buat kajian di Kelantan. Dia turun tiap-tiap dong, turun mari pula pala-pala hak botak-botak saja. Nak kayaknya orang hebat lah. Pala botak ni hak mikir 24 jam. Belah-belah tidur pun mikir. Dia pun buatlah ulasan. Ada peluang Datuk. Datuk tu mana Tok Pa lah. Tok Pa ni satu penyakit juga. Bila rakyat Kelantan mesra panggil nama Tok Guru, dia pun pakai Tok retek. Tapi dia tu Pa. Tok Pa. Pa ni pala gapo tak tahu. Tok Guru kita, Tok Ina Aziz ni Tok Guru dalam bab ilmu, segala-gala ilmu. Dia ni Tok Pa. Pa pala gapo tak tahu. Jadi Hobrokan ni pergi cerita Tok Pa dia. Tok, peluang UMNO rapah Kelantan ni cerah. Ada 3 isu besar tu. Tok boleh holah ni molek. Pertama sekali air. Yang kedua, Tok boleh guna isu tanah. Yang ketiga lah ada rakyat. Ni 3 perkara ni polik lah ke mana boleh tawar Kelantan. Dia pun akak spek, kek spek dia. Ada gaya. Cuba buat kajian, kita tengok sikit. Dia pergi turun lah tengok buat kajian. Turun-turun buat kajian, 27 kursi tu ada peluang. 27 kursi. 27 kursi ni termasuklah kursi timbalan speaker kita. YB Zaki dikelaburkan. Yang menang dekat 3,000. Sini ni nombor 1 dah boleh menang ni. Sini ni. Kerana tentera kata 3,200 lebih tu. Nombor 1 muncul lah menang sini ni. Dia pergi jujuk lagi. Allah kata panjang tu kecuali merati ya, dia kata. 2 dong siapa bersih. Allah ke Basir Mah tu kena beri peranan ke berhali kalau nak menang. Sebab tu UMNO Basir Mah lain terkepik tu.
Dulu dia balas dengan berhali, lain nak terima pula. Dia pun jujur, boleh kata dia baca, dia kata 2 dong boleh. Pak Datuk Omar boleh, Kok Jelawat boleh. Boleh. Parlimen pun boleh dia kata, kalau 2 ni rebah. Jadi awal agah tu seorang tu boleh jadi ahli parlimen pula lah akan datang. Awal agah tu. Awal agah yang mesra judi dan mesra mitok pitih dengan syarikat. Dia ada 16 perkara dosa dia kepada orang baca lah ni dalam proses duk tengah minta apung lah ni tu. Dia berlawan dengan Amar 2004 tu dulunya 16 perkara dia tabur ke ayat dia atas berjanji menil saja dia beri, tak kira lah mengetah tak mengetah Kelantan pun menil saja boleh beri. 16 perkara kita tengah jujuk lah ni 16 perkara kita peringat semula kau baca ingat weh demo telah ditipu 2004 dengan 16 perkara ni. Tambah lagi sehari 2 ni dia tak terima pula royalty. Ni hawa agah seorang ni. Buat rombongan royalty kita pergi di parlimen tempat YB Aziz kita bersidang. YB Aziz layak tak mudah dah. Moga royalty ni untuk hak rakyat Kelantan. Bila demo negeri ala ke dia tepi tangan. Tak si tengok. Itu nak rakyatnya hawa agah punya. Baik. Dah siapa dia tu amat sebut hawa agah tu tak? Takut kena sebut nama ya jelas. Amor ke sini-sini begitu. 22 tahun dan berkata tak matai lagi politik. Baik, dengan sisa masa yang ada ni tak ada yang nak sebut. Secara sepintas lalu supaya kita ambil ingatan. 22 tahun kita mengetah ni yang nak sebut malam ni 22 perkara besar kita telah buat di Kelantan. 22 perkara besar. Pertama sekali kita dah bina kepimpinan ulama mengetah negeri. Betul ke tidak? Bergadik ulama dengan umarak terresmi dan kehebatan ni termuncak bila tuanku kita Sultan Muhammad kelima ni naik. Dia tukar daripada daulat tuanku kepada Allahu Akbar sebagai kalimah diraja. Seaksi dengan hak Allah nak dalam Quran. Kesan kepimpinan ulama. Nombor 1. Nombor 2, pentadbir Islam yang mengutamakan kesedaran jelas. Kita praktik dengan sebaik-baik. Tidak ekstrim. Kita rakyat masuk pilihan raya secara gentleman. Rakyat kita boleh turut. Walaupun UMNO main kasar, kita main lembut. Menyebabkan orang Cina, orang bukan Islam mesra dengan kita lah ni. Wasatiyah kita mendahului daripada Najib. Yang ketiga, pengurusan keuangan Islam kita telah dapat martabat ke di Kelantan. Baru-baru ni tahun 2 tahun lepas kita telah resmikan penggunaan dinar dirham walaupun dikutuk oleh UMNO. Yang keempat, amalan kepimpinan bersederhana berkebajikan. Tok Guru sendiri memulakan agenda berkebajikan. Dia menyumbang balik kepada akaun kerajaan negeri, kepada tabung Samikah daripada allowance dia, dan dia tak ambil beberapa kepentingan allowance atas sifat-sifat untuk tidak memanfaatkan semua kemudahan kerajaan bagi kepentingan peribadi, tapi dipulai balik untuk digunakan bagi kebajikan rakyat. Berkebajikan. Kemudian yang kelima, pentadbiran tanah. Kita sepanjang kita mengatakan kita janji hak mana terwakil sebelum 90 kita sesat. Alhamdulillah. Benda ni dalam progres yang baik, dan Datuk TMB telah umumkan pada 3 bulan lepasnya kita di Kelantan telah bersyukur. Hak kita janji dulu lebih kurang 10,000 permohonan tertunggak dulu, kita dah 7,000 sesat. Maknanya dah melepasi grade pada kedudukan yang 50% kita dah melepasi. Ini janji kita dan kita buat. Pendidikan Islam bersifat bersepadu kita nombor 1. Hatta JAKIM sendiri terpaksa terima kurikulum kita daripada STU lah ni jadi stamp. Kurikulum kita. Sabah, Sarawak, Kemboja, Singapura, malah sebahagian juga sekolah agama di Indonesia turut sama menerima kurikulum kita. Itu yang kena. Yang ketujuh, penerusan pusat pengajar pondok. Kita galak pengajar pondok. Sehari 2 baru ni nampak kerajaan pusat pun tiru kita dah. Menerusi Yayasan Pondok Satu Malaysia. Tiru dah tu. Kerana kita buat mula dulu. Kita tubuh Perbadanan Pembangunan Pondok untuk memberi kebajikan kepada semua pondok-pondok. Kemudian seterusnya yang ke-8, persekitaran kondusif untuk pendidikan di Kelantan.
YIK dengan melalui ma'hadnya sekolah Cemerlang, melalui tahfiz sains sekolah Cemerlang, tiap-tiap tahun menerima permohonan lebih daripada 300 ibu bapa untuk masuk tahun 1 atau tingkatan 1 daripada luar Kelantan. Kita hanya terpaksa terima lebih kurang 5 hingga 10% saja. Terpaksa buat pilihan. Kenapa? Dia melihat bahawa Kelantan kondusif, sesuai untuk pendidikan yang baik. IPTA, IPTS tubuh cawangan bono-bono di Kelantan. Lingkup wing akan tubuh cawangan besar dia di Macan. Tanah kerajaan tinggi dulu. Learning baru dia yakin di JEBSA tu Universiti Lingkup wing. Yang pertama yang persepadukan pendekatan Islam dengan pendekatan reformational. Itu dia hebatnya kita Kelantan dalam bab pendidikan. Kemudian selaginya ialah pembangunan program yang mengimarahkan masjid. Kita dengan resminya masjid adalah pengkalan untuk pembinaan insan supaya jadi orang juf. Kita buat peruntukan khusus menuri adun, peruntukan khusus menuri Jabatan Agama Islam, peruntukan yang boleh mengimarahkan masjid dengan segala program yang ada. Kita buat benda begini, lepas pada tu tiru ke pihak kerajaan pusat, rakan masjid lah ni mati tak tahu ke mana dah. Sebab demo tu tak genuine, tiru hak kita ni genuine. Tiap-tiap tahun kita buat, termasuklah mengimarah masjid dengan segala program bersifat khusus dan seumpamanya. Pembangunan dakwah dalam memantapkan Islam sebagai ad-din. Permulaan seluruh Islam sebagai ad-din ini kita melalui Angkatan Perpada Ummah masa tu. Kita setuju kita dengan Pak Pernah bina kekuatan di Kelantan atas nama Islam sebagai ad-din. Itu slogan politik kita yang diterima atas dasar prinsip Islamnya. Kemudian lagi pembangunan insan telah menjadi suatu perkara yang menjadi pendekatan semua pihak. Semua pihak. Lah ni orang bukan Islam pun kecek pembangunan insan juga dah. Kerana dia dah menjerap dengan dasar kita. Sebab itulah dia yakin dengan percaya apa kita buat ni ada kesan untuk mereka. Tok Guru sebut kalau demo ada agama, kita ada agama, apa salah kitanya bina insan secara bersama supaya jadi juf. Jangan kata orang Islam ni tak boleh minum arak, tapi tengok orang kafir secara terbuka minum arak. Sebab itulah kita membina insan ini dengan menyelaraskan bilangan penjual arak. Tidak bebas jual begitu je. Sebab kita nak tengok tidak berlaku PA tak comel di kalangan orang Islam. Kerana orang bukan Islam boleh buat, kita orang Islamnya tak boleh buat, maka kita lock dengan bebas. Tidak. Judi kita tak benar di Kelantan. Kerana keinsanan tadi. Begitu juga mempertingkap peraturan berasas syariat. Dulu pakaian menutup aurat ni tidak menjadi peraturan dalam pejabat. Sekarang ni ada. Itu contoh paling mudah. Dulu kalau kita nak buat lesen, nak buat gapo, billboard gapo, kita telah memertabatkan tulisan Jawi. Bubuh tulisan Jawi sebagai syarat. Kerana tulisan Jawi ni ialah synchronize dengan ataupun dia rapat dengan Quran. Supaya kita ada cita rasa yang menjerap di hati kita di sudut iman dan taqwa. Laginya kita mengutamakan pendidikan-pendidikan yang bersifat kerohanian dalam masyarakat, dan kita telah bina unit dakwah halaqah seluruh Kelantan. Seluruh Kelantan bergerak tiap-tiap malam Tok Guru kita mengajar. Begitu juga kita bina lagi kemantapan pelancongan Islam. Pelancongan Islam, produk pelancongan Islam kita mula di Kelantan. Lepas tu orang tiru susuk. Selepas berlakunya 11 September 2001, barulah kerajaan Malaysia mula pick up pelancongan Islam. Kita lebih awal lagi bina pondok Pasir Tumbuh menjadi tumpuan seluruh negara untuk menyaksikan. Demikian juga pembangunan ekonomi yang berteras kepada bertani sebagai satu ibadat. Kita mula juga di sini. Dan banyak perkara 22 ni yang nak sebut. Dengan masa ada ni, satu perkara lagi yang nak sebut bahawa dalam kita menguncikan segala-gala kehidupan mentadbir negeri ni, asasnya ialah ukhrawi, matlamat akhir kita. Ad-dunia mazratul akhirah ini adalah suatu perkara yang menjadi hambatan untuk kita cari pahala di akhirat. Inilah slogan besar membangun bersama Islam kita bina 22 tahun. Dengan harapan ini kita yakin dan percaya umat Islam dan juga pengundi-pengundi daripada sahabat-sahabat kita UMNO baik ataupun daripada pihak mana sekalipun akan pastinya lihat pendekatan kita terbaik untuk tempuh ala ke depan. Jadi tak ada pasal lah PRU 13 ni kita nak teliu nak tukar-tukar lah tak.
Tak ada pasal. Jadi yang mengucap banyak terima kasih dengan kesempatan masa ada yang beri kamu pada malam ni. Mudah-mudahan dengan semua apa dedah pada malam ni boleh jadi pedoman panduan. Apa yang kurang daripada kekurangan dan kelemahan diri hamba, apa yang kuat dan utuh itu ialah rahmat daripada Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita duduk dalam kedudukan yang betul sama, supaya kita melepasi siratul mustaqim dengan pahala yang kita bina sepanjang hidup di dunia dalam perjuangan menegakkan syariat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.